kan. Hari ni kita ada mood sikit. Mood dah sampai, kita buat live bang. Ramai yang tanya kan berkenaan dengan brother-brother bodyguard kita ni kan. Lepas tu ramai yang saya bukan tak nak balas type komen tu, tapi terlalu banyak sangat komen. Saya nak menaip tu, aduh mak ai kan balas ini kata tak balas. Jadi kita jelaskan je lah dalam telefon ni kan. Apa dalam live ni kan. Jadi untuk pengetahuan, memang semalam hari Isnin saya telah dipanggil ke IPD Putrajaya. Tak salah IPD Putrajaya berkenaan dengan satu posting di TikTok saya berkenaan dengan tentang isu kuarantin kuarantin yang saya petikaikan berkenaan dengan satu posting daripada Isra Wani yang saya ambil dan saya buat background dan saya buat satu video yang mana dekat dalam video saya tu ada background gambar Menteri Kesihatan yang mana saya petikaikan kenapa 10 hari kuarantin untuk rakyat dan 3 hari untuk menteri yang mana baru balik daripada luar negara. Jadi kat situ saya petikaikan pasal apa, kita pun faham pasal ni semua atas penyakit-penyakit diorang boleh gubal undang-undang, tapi kena faham juga kenapa saya cakap macam tu, kerana COVID kali ni dia bukan datang macam taun ke TB ke AIDS ke tidak, tapi dia datang melalui jangkitan. Jadi kita pun tahu dia akan dapat detect selepas daripada 5, 6, 7 hari. Jadi kalau 3 hari bagi menteri, kita pun tak tahu sama ada dia positif ataupun tidak. Begitu juga dengan dengan rakyat. Maknanya kalau 10 hari untuk rakyat, 10 hari jugalah untuk menteri. Kerana posting itulah saya dipanggil oleh IPD Putrajaya kan. Lepas tu sebelum ni pun saya dah kena panggil dengan IPD Wang Semaju kan. Tapi itulah, kita bukan nak saya tak salahkan langsung pada pihak polis. Saya terima, saya memang beri kerjasama kan. Saya tak marahkan pihak polis sebenarnya, tapi saya marahkan kepada ni. Memang saya marah betul kepada tukar-tukar report ni. Biasalah. Benda-benda macam ni kan, korang menyukarkan lagi kerja-kerja benda-benda. Pasal tu saya, bila anggota tu beritahu dengan saya report ni dibuat bulan 2. Kau bayangkan bulan 2 baru sampai sekarang ni dia dapat detect saya kan. Bukan pasal apa, maknanya anggota-anggota PDRM ni memang tengah sibuk dengan benda-benda yang sepatutnya diorang lakukan dan utamakan. Inilah dia. Daripada remeh-temeh macam ni pun nak report. Kita cakap benda betul apa kan. Jadi disebabkan itu semalam di Isnin telefon saya telah dirampas dan untuk siasatan. Tak apa, kita bagi kerjasama. Yang sedih telefon tu 2 bulan lagi nak habis bayar. Maklumlah kita bukan ada duit sangat kan, beli telefon berhutang. Ini gentle talking ni, tak ada orang nak sponsor, tak ada. Minta maaf tuan bukan sponsor, kita jalan sendiri je. Jadi itulah sebab kenapa yang saya update dalam post tu, yang mana bagi saya kalau kita bersuara sikit je akan adalah satu tindakan, adalah kaki-kaki report ni kan. Nak tak nak bila polis pun macam mana, bila dia dapat laporan mereka terpaksa lah buat kerja kan, kena panggil kan. Diorang pun memang tak nak panggil, kenalah panggil. Kita pun faham. Tapi itulah dia kerana sekarang yang mana bagi saya bila kita bersuara lebih sedikit kan, kena panggil, kena buat laporan. Inilah dia tuan-tuan puan. Jadi itu saya jelaskan kenapa saya bagi tahu dalam saya update dalam saya punya FB ni, phone saya kena rampas. Kenapa? Itu sebab, salah satu sebabnya kerana posting saya berkenaan kuarantin yang saya petikaikan kenapa rakyat 10 hari, menteri balik 3 hari balik daripada luar negara. Okey, ada balik. Jadi berkenaan dengan sisikan tadi, saya sambung, saya lupa tadi. Berkenaan dengan posting saya tu, saya mempetikaikan ibarat macam senang cerita double standard punya law. Saya mempetikaikan itu saja kan. Cuma kebetulan lah ada gambar menteri dekat belakang posting saya tu kan. Lepas tu saya ambil ciapan tu daripada posting tu daripada Isra Wani. Itu saja kan. Lepas tu dapat report tak habis buat apa tuan-tuan puan. Apa nama TikTok saya? Nama TikTok saya Mr. J Kura-Kura. Okey. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian. Saya ucapkan kepada semua kawan-kawan, abang, kakak dan juga yang akan menonton live saya ni. Jadi itulah, tiba-tiba live saya ni tiba sangkut tak pernah-pernah macam ni kan. Biasalah kot, dah jadi perhatian orang kan. Jadi tuan-tuan dan puan, ramai yang tanya saya berkenaan dengan isu brother bodyguard kita ni yang kena pukul pada masa bulan puasa yang lepas. Ramai ura-ura yang mengatakan mereka ni semua telah tarik report lah, telah dapat duit lah, apa semua lah kan. Dah senang lah, apalah, diam lah, apa semua kan. Jadi saya nak jelaskan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak tarik report.
Ni saya nak bagi tahu kat sini mereka tidak tarik report. Masih lagi diorang dengan keputusan diorang akan teruskan kes ni sehingga ke mahkamah. Dan untuk pengetahuan 23 hari bulan ni mereka akan bicara dekat mahkamah dan bersama dengan bekas majikan diorang semua ni lah. Okey? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong hentikan spekulasi yang mana ada banyak saya dapat call brother ni dah tarik report ke, kan, lama hilang, lama senyap kan, kenapa tak ada update. Diorang tak tarik report, diorang akan teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam semua. Jadi apa yang saya nak cakap dekat sini, keadaan mereka alhamdulillah selamat, cuma ada sikit kesukaran. Yang seorang brother kita seorang ni dia dah balik kampung kan, urusan kat kampung. Yang satu lagi brother ni memang dia stay kat Kelang. Ada masalah baru-baru ni saya ada jumpa dengan brother ni. Yalah mereka ni pun kehilangan kerja, jadi mereka mengalami sikit kesukaran jadi kena faham dekat situ. Jadi kita bantu selagi yang mana kita mampu. Tapi mereka agak tertekan sebenarnya apabila ada mesej sampai katakan brother dua orang ni dah tarik report lah, dah dapat duit lah, apa semua lah kan. Jadi kita pun terpaksa tepis-tepis juga. Jadi saya sebenarnya bukan tak nak cerita dalam FB pasal benda ni. Ada orang kata apa, bila brother ni sendiri suka tak apa bang, slow sikit bang, pasal apa kita nak tunggu kes mahkamah naik. Jadi kita tunggu je lah kes mahkamah naik. Dan itu sebab saya tak ada nak lebih-lebih pula. Nanti kan orang cakap saya ni lebih sudu daripada kuah pula. Kan, brother yang mangsa sendiri pun dah suruh diam, aku pula je lebih-lebih. Tapi tadi ni saya berlepas call mangsa, brother ni tadi saya cakap bang saya nak buat live, saya nak bagi tahu, ramai yang tanya apa status abang ni, diorang kata ramai abang katanya abang dah tarik report ke apa semua. Dia kata tak apa bang, bagi tahu saja. 23 hari bulan ni dia orang ni akan naik mahkamah. Mahkamah Kelang tak silap saya lah. Kan dia ada dua kes, satu mahkamah Kelang, satu mahkamah KL. Kan, jadi itu dah kita nak bagi tahu. Jadi saya harap kepada korang semua, kalau rasa-rasa nak membantu mereka ni, saya ada posting tu aja berkenaan dengan nombor akaun diorang. Akaun tu terus masuk kepada akaun peribadi diorang. Kalau ada yang nak bantulah, nak sumbang kan. Pasal apa? Diorang kerja bidang bodyguard. Kena faham, lagi sekarang ni MCO. Tak ada mana yang orang nak pakai bodyguard. Sekarang ni pun diorang ni pun memang kena kerjakan kes mahkamah. Lagi kalau nak kerja tetap tak boleh, nanti turun mahkamah. Tu satu. Lepas tu pula diorang ni pula memang ada brother ni jumpa saya, bang ada tak part time. Jadi kita kena faham kat situ dah. Jadi sekali lagi saya terangkan kat sini, mereka masih lagi dengan keputusan akan teruskan kes ni sampai ke mahkamah. Dan akan mahkamah bicara kat mahkamah 23 hari bulan ni nanti. Kan, jadi mana-mana yang tertanya-tanya tu tak ada. Mereka tak ada tarik report pun. Mereka steady lagi. Cuma biasalah kan, dalam keadaan macam ni agak goyang sikit lah. Orang cakap, faham-faham lah goyang dari segi kewangan tu, faham-faham. Jadi kalau rasa nak bantu ke apa, boleh lah. Kan, teruskan. Bantu. Ada akaun nanti saya akan update tu, turun dalam akaun tu, terus pada akaun diorang ni lah. Kan, bukan pasal apa tuan-tuan dan puan. Kita ni yalah kena faham juga kan. Ramai juga yang terkesan dalam time PKP ni dan dalam time lockdown ni, tak nafikan mereka juga terkesan. Kita tak boleh nak buat apa benda-benda macam ni. Tapi tolong hentikan kalau ada bunyi, ada mana-mana sebaran ke apa, WhatsApp ke mengatakan mereka ni telah menaik dia report. Tolong saya nafikan sekeras-kerasnya, kerana mereka ni memang ada dengan saya. Saya selalu juga menghubungi diorang ni dan tidak ada report yang ditarik. Mana-mana sama, dua-dua pun tak pernah tarik report. Mereka teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Salam dari Raub Pahang. Yes, orang Raub, apa khabar bang? Terima kasih yang tu share saya punya live tu. Ni live ni, terima kasih banyak. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia yang saya nak cerita sikit. Banyak ini saya nak cerita topik sikit berkenaan dengan harga barang yang makin naik sekarang ni. Minyak masak sampai 30 lebih, apa benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Ni pun kena fikirkan ni. Kan, tapi itulah dia, bila kita bercerita lebih sikit berkenaan dengan apa yang kita nak cakap, apa yang berlaku sekarang di sekeliling kita ni, maka akan adalah pencacah-pencacah daripada orang kata apa, mereka-mereka ni, menteri-menteri ni akan buat laporan. Kan, jadi kita pula kena panggil. Kan, diorang ni memang biasa tuan-tuan puan-puan. Kalau dulu bebas bersuara. Kan, kalau dulu korang sibuk nak bebas bersuara. Sekarang ni bila rakyat nak bersuara, bila macam kita nak luahkan sesuatu, korang nak panggil laporan, buat laporan polis apa semua. Kan? Ambil tuan, boleh. Tolong sebarkan video ni kalau boleh. Tang part tu orang edit bagi tahu yang mana brother bodyguard ni tidak tarik report dan 23 hari bulan ni mereka ni akan naik mahkamah. Kalau pasal lawyer tu jangan tanya saya lah. Kita tunggu yang tidak dekat sana. Mungkin ada pihak-pihak sebelum ni yang akan support. Diorang akan datang nanti. Kita tunggu je nanti.
Kan? Jadi apa pun berkenaan dengan sekarang ni tuan-tuan puan, kita pun tahu minyak naik. Lepas tu yang baru-baru ni pula ada satu posting baru-baru ni tengah viral, yang mana 50 orang juri kononnya kan. Boleh pula 50 orang. Kan? 50 orang juri kau letak kan. Tak tahulah itu rakaman ke, saya langsung ke, atau dilakukan rakamannya ketika PKP ke, atau PKPP ke, kita tak tahu. Kita tunggu saja. Tapi apa yang saya fahamkan, pihak Astro telah menggantung ataupun telah holdkan dulu rancangan tu. 50 juri tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan dan puan-puan, boleh pula diorang buat rancangan. Kita tak perlukan hiburan tuan-tuan dan puan. Banyakkan doa, banyakkan ibadat, apa semua tuan-tuan dan puan. Jadi kita minta pada semua, saya rasa semua bangsa, semua agama dalam negara kita ni masing-masing menjalankan tanggungjawab diorang untuk bermohon doa kepada Tuhan masing-masing tuan-tuan dan puan. Ikut cara masing-masing. Kan, supaya bala ni, supaya COVID-19 ni hilang daripada muka bumi Malaysia ni. Kan? Ini ada pula digalakkan lagi pula apa wacana-wacana hiburan ni. Apa benda ni tuan-tuan dan puan? Kan? Inilah dia tuan-tuan dan puan. Kita itulah kadang-kadang benda ni diorang tahu tak benda ni efek pada netizen, berapa ramai rakyat yang terkesan. Kan? Bila contoh memang sekarang ni memang tengah hot apabila orang bandingkan masjid. Contoh apabila nak semayang tak boleh lebih daripada 12 orang, berapa kerat je boleh, tapi bila dalam rancangan tu 50 orang sekali dia boleh letak juri dalam tu kan. Inilah, lepas tu dengan tak pakai masknya, lepas tu dengan rapat tak ikut SOP-nya apa semua kan. Ini masalah tuan-tuan dan puan. Ini masalah. Tang mana ni, tang mana je. Lepas tu dengan barang naik lagi. Jadi kita mintalah kepada pihak kementerian, Kementerian KK ke Kementerian HP ke apa, pantau. Kan, dia bukan apa tuan-tuan, minyak masak ni, yang saya pelik, kenapa boleh naik sampai tinggi sampai RM30? Kan, lebih RM30 tuan-tuan. Kita adalah pengeluar minyak sawit kot. Kan? Jelaskan kenapa minyak sawit naik. Lepas tu kau nak suruh orang beli minyak sawit yang sekilo tu, yang RM2.5 kan. Tahu tak, kalau benda ni jadi, maka akan ada pihak-pihak lain akan berkesempatan. Pemborong-pemborong. Lepas tu kedai-kedai warga asing ni akan beli borong apa semua ni. Lepas tu yang jadi masa rakyat Malaysia ni sedih. Tak dapat nak pergi kedai beli barang ni. Nak kena beli yang RM30, RM20 tu. Kan? Apa benda ni tuan-tuan puan? Inilah dia tuan-tuan puan yang kita cakap. Kan? Kita mempersoalkan. Jadi saya gunakan platform media sosial saja untuk saya bercakap. Lepas ni adalah, biasalah bila dah kena panggil sekali, akan panggil 2 kali. Lepas 2 kali akan jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kan? Ini biasalah, ini yang saya kena hadap. Kan? Dan yang ini pun telefon pakai telefon recycle punya. Nak buat macam mana? Handphone dah kena rampas. Untuk barang bukti. Itulah masalahnya. Kan? Saya tak salahkan pihak polis pasal apa, itu adalah prosedur. Mereka tak nak pun kena ambil juga. Pegawai yang jumpa saya tu pun juga tak boleh buat apa. Nak tak nak pun saya terpaksa ambil. Minta maaf lah. Dia kata ambil. Dengan lembut dia bercakap, saya bagi. Tak ada masalah. Kita pun faham tuan-tuan dan puan. Mereka pun buat kerja kan. Nak buat macam mana. Kan? Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan. Bila kita bersuara tentang isu rakyat, tentang apa yang rakyat perlukan, sekarang ni kecoh pula baru-baru ni. Berkenaan dengan pagi tadi, ramai pemimpin difahamkan akan ada pemimpin parti politik yang akan berjumpa dengan Keduli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Jadi ini pun masalah juga tuan-tuan dan puan. Bila nampak politik kita tak stabil, maka macam-macam ni akan ada dalam mengangkau lepas jadi. Jadi kita mengharapkan satu penyelesaian terbaik daripada pihak istana. Itu je kita harapkan sebagai rakyat Malaysia. Kan? Kita pening macam ni tuan-tuan, dengan barang naik. Lepas tu kau patutnya kerajaan ni sepatutnya jaga kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat ni kena jaga. Sepatutnya dia hold dulu barang-barang yang banyak. Kita pengeluar minyak sawit kot. Kalau dulu ni saya cerita sikit lah masa zaman Barisan Nasional dulu. Kalau dulu minyak petrol ni kan, kau tala cukup-cukup, kata kita Malaysia ni kita keluar minyak lah. Sekarang minyak pun harga pun ikut pasaran dunia. Nak cakap apa lagi? Lepas ni sekarang minyak sawit ni boleh sampai naik ni, minyak masak. Sampai ke RM30 satu botol ni. Botol besar tu. Dekat mana ni tuan-tuan dan puan? Kat mana silap ni? Kan? Lepas tu harga barang melingkup, semua naik. Sekarang tuan-tuan dan puan, yang akan mengambil kesempatan di atas naikkan barang ni, salah satunya adalah peniaga-peniaga orang asing. Kan? Lepas tu kita pun faham. Ni dah berapa hari dah Dah masuk seminggu belum? Dah masuk seminggu lebih dah ni.
Kan 8 bulan dah masuk seminggu lebih dah ni. Jadi korang boleh nampak kesan dia macam mana. Dan alhamdulillah lah, kes tu turun, tak apa. Turun, hari ni pun kita agak turun lagi. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita minta satu satu penyelesaian supaya janganlah time-time macam ini engkau nak naikkan harga barang. Nanti kan tempat pasar panik buying berlaku lagi, dan maka bahkan akan jadilah kluster-kluster baru, tuan-tuan dan puan-puan. Kan, jadi saya ulang balik sekali lagi, yang mana baru masuk live saya ni, apa yang saya nak cerita pada hari ini berkenaan dengan posting saya semalam, yang mana telefon saya kena rampas, berkenaan dengan posting yang saya mempertikaikan. Posting tu bulan 2, tapi saya kena panggil baru ni. Posting mempertikaikan kuarantin rakyat 10 hari, menteri yang balik daripada luar negara 3 hari. Jadi berkenaan dengan isu penyakit akta, sebab saya tahu benda tu. Tapi kenapa ada pengecualian dekat situ? Kenapa tak buat 10 hari sama juga? Pasal apa? COVID ni dia dapat dikesan lama, tuan-tuan puan. Inilah dia, ini yang saya cakap. Kan, itu yang saya cakap. Suara saya pertikaikan, dan saya telah dipanggil oleh pihak berkuasa kerana ada laporan terhadap saya. Sebelum ni dekat Wangsa Maju, dan kemarin hari Isnin tu hari di IPD Putrajaya. Dan disebabkan itu, telefon saya terpaksalah diambil oleh pihak polis untuk bantu siasatan. Itu punca dia saya jelaskan dekat sini. Dan nombor 2 pula, berkenaan dengan isu brother-brother bodyguard kita ni, abang-abang kita ni, mereka tak pernah nak tarik report pun. Jangan ada, kalau korang dengar kata brother ni dah hilang senyap, tak ada. Brother ni elok lagi. Yang seorang dekat kampung, yang seorang ni ada dekat Kelang ni, kan, masih elok lagi. 23 bulan ni diorang naik mahkamah. Kalau nak nanti 23 bulan ni, kalau katalah PKP lockdown ni tak disambung, datanglah ke mahkamah Kelang ke nanti. Kita jumpa dekat sana nanti, tuan-tuan dan puan. Saya akan ada dekat sana nanti, pasal dalam kawasan saya. Kan? Jadi inilah dia, tuan-tuan dan puan. Kan? Yang nombor 3 pula tadi saya cerita berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Tentang program-program daripada pihak-pihak TV ni, macam mana kementerian boleh lepaskan benda ni semua. Kementerian Multimedia dan Kota Demokrasi, kan? Kementerian apa yang bagi TV-TV ni lepas dulu ni? Multimedia Komunikasi ke? Iyalah kot. Macam tu lah lebih kurang, kan? Macam mana boleh lepas pula? SOP dia orang ke laut apa semua, kan? Lepas tu yang terbaru ni pula, dengan minyak harga barang naik apa semua. Apa benda ni? Kan? Rakyat dalam keadaan macam ni, tuan-tuan dan puan, perlukan bantuan daripada kerajaan. Kan? Besok ada lagi ni, besok ada lagi. Hari Jumaat ada lagi, ada cerita baru lagi ni. Apabila kita nak beri bantuan pada orang, pada mereka-mereka yang memerlukan, ada pula pihak-pihak yang tak puas hati. Itu nanti saya cerita. Kan? Okey, Abang Surinden Sera ni. Okey bang, tak apa bang. Bawa bertenang bang. Abang jangan komen apa-apa dulu. Okey, mungkin saya pun tak tahu apa saya banyak laju sangat ni. Semua mesin-mesin abang-abang ni, tak apa, hold dulu bang, tak apa. Okey, yang lain-lain bang, bawa bertenang bang. Kita cerita pada fokus ni dulu bang. Okey. Okey. Abang Fainisha. Okey bang. Long Naza. Okey bang, tak apa, relax dulu bang, tak apa. Cool dulu, cool. Nampak Razwan bin Muhammad Razwan dah gelak-gelak dah tu dah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia. Inilah dia yang kita hadapi sekarang. Nasihat saya satu je lah. Saya pun nasihat diri saya juga. Buat masa ni kita patuh sajalah apa yang kerajaan nak. Patuh SOP. Ikutkanlah apa yang mereka nak. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Kan? Tapi yang bengangnya pula ni, tuan-tuan dan puan, kenapa barang boleh naik? Harga barang lah, jangan salah faham. Kan? Kenapa harga barang boleh naik? Dalam keadaan darurat macam ni, tuan-tuan dan puan, dengan darurat kesihatan, dengan lockdown, barang naik. Harga minyak tak turun-turun. Korang mesti lupa kan, harga minyak petrol tak turun-turun. Setiap Jumaat mesti akan ada announce harga tak turun-turun kan. Diam je kan. Inilah dia. Kan? Kita kena follow. Baru ini tak lama lagi tuan-tuan akan meletup. Harga ayam naik lah, harga barang mentah dia. Cakap je. Kata ni. Tapi tengok tiba-tiba kat pasaran. Bila kita cakap, tak percaya. Panggil datang buat siasatan, tak ada. Kan? Tolong. Kita bukan tak boleh nak cakap apa lah, tuan-tuan berkenaan dengan harga-harga barang ni. Pasal apa ianya akan jadi. Saya pasal pernah buat posting. Saya pernah masuk ke kebun. Ke kebun ni cakap dia jual harga kebun ni sampai dengan transport, bawa ke transport ni, bawa sampai ke pemborong. Pemborong jual kepada peruncit, peruncit jual kepada peniaga peniaga lah. Peniaga ni dia jual kepada pembeli dengan harga Yahudi. Tuan-tuan bayangkan.
Tuan-tuan bayangkan. Saya kalau buat benda-benda macam ni tuan-puan, saya tak suka buat main taram je. Saya cakap berdasarkan apa yang saya rasa benda tu berfakta, saya cakap lah. Kan, saya bukan main suka-suka nak sebar-sebarkan fake news. Boleh tengok dalam saya punya posting. Kan, harga barang perlu ke harga barang ni naik? Mana apa yang kementerian tu saya cakap. Lagi satu, ni lagi satu ni. Aku dah baru teringat. Geram nak cakap ni. Konon-kononnya tangguh gaji, bukan potong gaji. Kan tuan-tuan, gaji diorang, menteri-menteri punya gaji ni sikit je gaji diorang ni. Allowance tu kita potong. Diorang tangguh gaji pun allowance diorang jalan. Allowance tu kita potong tuan-tuan puan. Allowance tu tinggi pun benar. Ada allowance rumah, allowance minyak, apa lagi? Macam-macam allowance bil api, bil elektrik, bil air. Semua allowance diorang ada ni. Allowance pengangkutan, allowance apa semua ada. Tak allowance tu yang buat meningkat beribu-ribu, berkepuk-kepuk. Diorang punya duit, diorang gaji diorang ni. Gaji diorang basic berapa ribu je. Allowance tu yang buat tinggi. Jadi potong allowance sekali. Kalau gaji dan allowance tu lain. Tuan-tuan yang salah faham. Gaji, allowance. Macam kita, kalau kata gaji kita 1,200, gaji 1,200. Kan allowance lain, allowance 5,000. Allowance tu, itu yang patut dikena kerat dulu. Lepas tu pula dengan mula-mula kata potong, lepas ditangguh. Tak tahu mana satu. Kalau boleh allowance tu ditangguh sekali atau allowance tu dipotong sekali. Kan? Berapa banyak menteri, timbalan menteri dalam negara kita ni, yang itu kita bagi. Bukan pasal apa tuan-tuan, itu jangan elok. Bantulah rakyat. Kan? Tak ada salurkan pula pada tim-tim korang ni. Kalau kata ada menteri-menteri daripada kerajaan, ada UMNO, PAS, ada bersatu, kan? Salur kan pada wakil-wakil rakyat kawasan korang ni yang mana tak jadi menteri, yang peruntukan sikit, bagi supaya diorang boleh bantu rakyat, bagi bakul makanan pada sekeliling-sekeliling. Begitu juga dengan negeri Selangor ni contoh. Bagi pada adun-adun ahli parlimen yang dalam kawasan ni, bagi. Kan bagus macam tu, bantu rakyat. Korang kita naikkan ke atas, undikan ke atas untuk bantu rakyat. Bukan untuk jaga poket korang sendiri. Dah cukup-cukup lah kuah sapu, kuah salmon cukup. Kan, cukup. Ini time-time ni nak rakyat tekan-tekan, bantu. Kan, lepas tu kita orang nak kena hadap selepas ni pula. Rakyat nak kena hadap selepas habis total lockdown ni. Moratorium ni tak ada ni. Kan, lepas tu ada yang gaji kena potong 30%, nak kena bayar rumah, nak kena bayar kereta. Ni tukang tarik ni dah standby dah ni dah. Kan, diorang pun cari rezeki juga. Kita tak boleh nak nafikan hak diorang. Diorang pun tukang tarik. Dah ada orang mencari rezeki macam tu, sama juga. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Benda ni berpusing dalam circle sama. Tapi untuk mengelakkan perkara ni terjadi, kerajaan kena bantu ringankan. Itu gunanya kerajaan. Tahu tak tuan-tuan? Itu gunanya jadi kerajaan. Itu gunanya jadi menteri. Bukan jadi menteri, konon-konon dah jadi menteri, dah jadi YB. Saya dah ada meja sendiri, saya dah ada driver sendiri, saya dah ada kereta sendiri, saya dah ada rumah sendiri. Saya akan ada orang telefon, YB, tolong YB, tolong lepaskan saya ini. Tak apa YB nak apa YB, nanti saya settle ke YB. Nanti akan masuk ke YB punya anak saudara, cucu cicit saudara YB semua. Tak apa, jangan takut, SPM tak boleh detect. Benda-benda macam ni tuan-tuan pasti berlaku. Kan, jangan cakap tak ada. Saya hidup di kalangan circle ni tuan-tuan puan. Jangan tipulah benda-benda tu. Jadi masa ni lah korang buat. Kau nak sapu, kau sapu. Tapi jangan lupa pada yang bawah ni. Bagi sikit. Supaya kata apa, bernampak keseimbangannya. Kan, mana ada menteri hidup susah? Ada nampak menteri hidup susah? Tak ada tuan-tuan. Mana ada menteri semua duduk kat Putrajaya? Kat rumah kerajaan? Tak ada. Semua rumah sendiri. Tengok rumah diorang macam mana. Tengok berapa banyak kereta diorang ada tuan-tuan. Tengok berapa banyak kereta. Tengok family diorang macam mana. Ada? Tak ada. Tengok YB yang sebelah kerajaan, YB sebelah bank. Kan ada beza dia. Nampak tuan-tuan puan, mana ada orang nak jadi YB kalau gaji dia RM3,000? Tak ada. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan puan, bila kita cakap macam ni, Encik Muhammad Azhar sila datang, ada sikit satu laporan dah anda. Inilah dia tuan-tuan puan. Contoh, saya kena. Ramai lagi kawan-kawan kita yang public figure ni apabila bercerita tentang kebenaran akan dipanggil. Kenapa? Saya terus cakap, saya tak salahkan langsung pihak berkuasa, terutama PDRM. Kita hormati. Saya memang hormati pada PDRM. Diorang panggil macam mana pun saya datang. Berangkat pun aku datang. Tapi disebabkan kerana ada orang kata apa, binatang-binatang ni yang kaki-kaki repot ni, yang menjadi hamba abdi, yang jadi binatang ternakan kepada orang atas ni. Ini aja. Kan?
Pasal apa mungkin okay, kau pergi report, kau pergi buat report, kau pergi buat report, kau pergi report. Apabila kita bersuarakan benda-benda betul, padahal dia tahu benda tu betul. Disebabkan kerana apa? Dia menjadi binatang ternakan. Inilah dia. Baru punya gelaran aku bagi pada kaki report ni. Inilah dia binatang ternakan. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Kita cerita benda yang betul. Dengan nak apa lagi? Dalam keadaan ini rakyat tertekan. Saya pun tertekan. Saya nak cakap saya pun manusia biasa. Saya ada perasaan. Kita tengok family kita. Kita tengok family kita sendiri ni. Belum tengok family orang lain lagi ni. Makan orang cukup ke tidak? Itu benda fikir. Tuan-tuan dan puan, saya jelaskan dalam ni tuan-tuan dan puan yang akan tengok video saya. Kenapa mungkin ada yang nampak posting saya bersama dengan pemuda Barisan Nasional Kota Raja. Itu saja platform yang saya dapat untuk bantu rakyat sekeliling tuan-tuan dan puan. Saya tak ada kemampuan untuk bantu menggunakan duit saya sendiri. Jadi kami bersama-sama dengan pemuda, itulah saja yang dapat saya bantu. Dengan sumbangan daripada rakan-rakan pemuda, itu saja yang dapat kita bantu. Melalui itu saja tuan-tuan dan puan. Takkanlah pula duit tu daripada pemuda Barisan Nasional saya nak guna nama saya, ni Mr. J yang bagi. Tak boleh. Saya kena pakai baju pemuda Barisan Nasional, topi Barisan Nasional, dan cakap ini daripada sumbangan daripada pemuda Barisan Nasional. Takkanlah saya nak menipu pula, nak jual nama orang lain pula. Tak boleh. Itu salah tuan-tuan dan puan. Jadi itulah platform saya. Macam saya cakap, kelebihan saya ada untuk bantu orang lain. Kita bukan bantu untuk orang ni ke untuk orang tak. Kita bantu semua. Yang kalau kau perlu, kalau kau betul-betul perlukan, kita bantu, tak ada masalah. Jangan kira apa, selagi kau orang Malaysia, selagi kau rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia ni, saya bantu habis. Saya tak kira dah kau parti apa ke tak ada. Kau perlu kau cakap, aku bantu. Tak kisahlah kau undi siapa pun, kita bantu. Kan? Itu yang betul. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Janganlah kau pakai baju ni, baju ni, baju ni. Oh, yang ini lambang lain, yang ini lambang lain. Kita kira tangan. Kita masuk join parti politik ni satu saja, ini daripada saya. Yang saya percaya ramai lagi belakang saya macam ni untuk bersama dengan rakyat, bantu rakyat. Ada yang menggunakan platform ni untuk mengaut untung pun ada, tak nafikan. Kepentingan peribadi tak nafikan tuan-tuan dan puan. Kita tak nafikan. Memang ada orang macam ni. Tapi nak buat macam mana manusia? Sifat tamak haluba, tapi perjalanan dia tak cantik lah. Sampai masa gedebuk jatuh. Kan? Terus saya cakap, ini saya. Kalau saya ada peluang lain untuk pergi bersama dengan parti lain, saya pergi. Tapi masalahnya hati dan jiwa saya memang bersama dengan ni. Jadi saya gunakan kelebihan saya. Jadi tim saya ni bawa. Jadi kita bagi. Jangan menipu tuan-tuan dan puan. Saya tak pernah suruh benda ni tuan-tuan dan puan. Jangan cakap saya. Kalau tuan-tuan cakap saya kata apa, alah kau bias lah. Tak betul saya balon. Menteri Kesihatan ke, Menteri MKN ke, Menteri MITI ke, apa pun tak betul kita tegur, tak ada masalah. Nak cakap kali parlimen tak bersidang. Kat sini je lah tuan-tuan dan puan. Apa lagi? Kan? Apa lagi tuan-tuan dan puan? Ini sajalah. Ini sajalah tuan-tuan dan puan yang boleh kita buat. Yang boleh saya lepaskan kat sini saja. Kan? Inilah tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, saya tinggal di dalam kawasan Kota Raja tuan-tuan dan puan. Ini kawasan saya tau. Saya tak tahulah kat mana lagi kawasan tuan-tuan dan puan. Tolong pesan saya, tolong jenguk. Saya sedikit iba tuan-tuan bila cerita pasal apa, bantuan dengan apa yang saya lalui, apa yang saya pergi rumah ke rumah ni dalam kawasan saya ni. Ada mereka ni yang nak makan ayam pun susah tuan-tuan dan puan. Jadi saya serulah minta tolonglah kepada anda semua. Kalau anda ada kemampuan, anda ada kelebihan, tolong bantulah mereka dalam keadaan macam ni yang mana memerlukan makanan. Kita bantu dari segi makanan pun dah cukup dah. Sekadar untuk mereka sebut cukup. Jangan fikir mereka ni ada kereta ke, ada rumah ke, kan? Tapi jangan fikir pasal dalam lockdown ni ramai yang ada segala-galanya, hilang segala-galanya sekali mata saja. Tolong, saya serulah kepada kalau tolong jenguk-jenguklah jiran-jiran kita ni. Kita tak tahu apa masalah diorang. Cukup ke tidak, tak apa. Kalau dalam Kota Raja, insyaAllah selagi saya bersama dengan pemuda UMNO Kota Raja, pemuda Barisan Nasional Kota Raja, saya terus saja cakap, benda ni bukan berdasarkan politik, tapi sekadar untuk membantu rakyat itu tuan-tuan. Bantu mereka yang memerlukan. Tak kira siapa, saya telefon saja hotline tu, kita akan bantu. Itu saja saya bagi tahu. Lagi satu saya nak bagi tahu, kita orang buat semua ni semuanya daripada segi undang-undang sah. Kita semua ada surat, semua ada cukup. Tak ada masalah pun. Dan kita tahu prosedur dan pun semua cukup. Tolong tuan-tuan, jenguk-jenguklah. Bila kita lihat, saya pergi 2-3 rumah memang tak boleh nak buat apa tuan-tuan puan. Ada yang bil nak kena potong.
Kan ada yang bil api, bil air nak kena potong pun ada. Tak boleh buat apa. Di luar kemampuan saya untuk membantu tuan-tuan puan. Hanya sekadar bakul makanan, cukuplah beras 5 kilo, creamer, teh-o, Maggi, telur, tepung, minyak masak. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Yang boleh kata apa, saya bantu untuk meringankan beban mereka ni semua. Saya tak kira siapa pun. Kalau susah, kita bantu. Jangan fikir pasal apa, kita adalah rakyat Malaysia. Kita macam satu keluarga. Kan? Tapi kita faham lah, masing-masing ada hati, perasaan. Terpulang pada masing-masing. Saya tak paksa. Tapi kalau boleh, ringan-ringankan lah tuan-tuan dan puan. Jadi kalau rumah-rumah anak yatim ni, insyaAllah Kak, Kanda Ucu, insyaAllah memang ada pihak-pihak NGO yang saya percaya yang diorang fokuskan dulu kat rumah-rumah anak yatim ni, tafiz-tafiz ni apa semua. Kan, walaupun ada NGO yang tak lepas, mungkin diorang buat secara pandai-pandai lah, benda tu sampai. Okay, tu lah, tolonglah. Saya harap dah hilang dah terus idea. Bila cerita pasal orang susah ni, saya tak boleh nak cerita lebih-lebih. Kan, sebab sikit. Tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian.